ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, nikmat, izin, inayahnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah dengan keberkatan, dengan amal ibadah yang kita laksanakan lillah, yang hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah akan menjadikan kita ini di kalangan orang-orang yang beriman, di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di kalangan orang-orang yang insya-Allah yang akan dipermudahkan urusan untuk kita ini masuk ke dalam alam kubur nanti insya-Allah. Sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini agar kita akan selamat, untuk kita ini menuju ke dalam alam pada mahsyar, untuk kita ini menuju ke dalam alam yaumul mizan, hari pertimbangan, nak ditimbang dosa, nak ditimbangnya pahala kita, dan mudah-mudahan inilah juga yang akan menyelamatkan kita untuk kita ini menuju ke syurga-syurga Allah. Duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kolam ataupun di telaga Al-Kautsar nanti insya-Allah, dan mudah-mudahan dengan keberkatan daripada 10 hari awal daripada bulan Rajab ini akan dikabulkan, akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat dan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan cuba menyambung pengajian kita dalam kitab Rahiqul Mahtum, titisan yang terakhir dari sirahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun masuk dalam muka surat yang ke-124, menghalang jemaah haji mendengar dakwah. Ada dua hutang. Hutang yang pertama syafaat, hutang yang kedua budak kecil. Tuan-tuan, kita cerita mengenai budak kecil dahulu insya-Allah. Budak kecil yang di Taif, betul, yang masuk Islam. Bagaimana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat tangan, dan akhirnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan ditimpakan dengan bala bencana kepada orang-orang Taif. Kenapa? Sebab salah satu sebab, banyak sebab, akan tetapi salah satu sebab daripada kenapa Nabi tidak mahu orang-orang Taif ditimpakan dengan bala bencana, sebab ada seorang budak kecil yang rupa-rupanya sempat masuk Islam semasa Nabi berdakwah di Taif, kena baling batu, kena baling najis, kena baling duri, kaki Nabi berdarah, muka Zaid bin Harithah anak angkat Nabi Rasulullah yang menemani Nabi Rasulullah penuh dengan darahnya. Rupa-rupanya sebelum Nabi pulang, Nabi singgah di satu kebun untuk melepaskan lelah, untuk berehat. Jalan jauh, nak patah balik ke Mekah, hati sedih, perasaan khiba sebab orang Taif layan dia begitu. Tak ada orang nak masuk Islam. Semasa duduk di satu kebun itulah berlaku satu perbualan dengan seorang budak kecil. Budak kecil itu rupa-rupanya bekerja di kebun itu. Dia tengok ada orang datang di kebun, sedang duduk bersandar di sebuah pohon tamar.
Dan budak kecil inilah yang ambil air, ambil beberapa, kita panggil apa ya, tangkai buah tamar, dibawa kepada pakcik yang dia tak kenal ni tadi. Pakcik itulah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berlaku perbualan. Ditanya kepada pakcik ni tadi, sebab dia tahu pakcik ni bukan orang sini. Dia kenal orang Taif ni, lalu lalang, hari-hari dia nampak, hari-hari dia jumpa. Pakcik ni tak pernah jumpa, ni first time dia tengok. Maka dia pun bertanya, pakcik dari mana? Pakcik ni siapa? Tuan-tuan perempuan, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku anaknya Sulaiman. Dia jawab gitu ya. Aku anaknya Sulaiman. Tuan-tuan, rupanya budak ini dulu masa maknya masih hidup, maknya seorang yang beriman pada Allah, dan maknya pernah bercerita kepada dia tentang Nabi Sulaiman. Hak ni hebat Nabi Rasulullah. Kasyaf Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi ni boleh tahu, Nabi ni boleh perasan apa yang budak ni tahu. Budak ni tahu kisah Nabi Sulaiman, maka Nabi menyatakan, aku ni anak cucunya Sulaiman. Maka budak ni teringat balik kisah mak dia yang pernah cerita masa dia kecil sebelum maknya meninggal dunia. Maka dia tahu bahawa Nabi Sulaiman seorang Nabi, Nabi Sulaiman seorang Rasul, seorang yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada syurga, percaya kepada neraka. Maka pada ketika itu dia tahu pakcik depan dia ni bukan calon orang. Bahasa sekarang apa? Bukan kaleng-kaleng. Makcik-makcik pun tahu juga. Bahasa zaman sekarang. Bukan kaleng-kaleng. Perempuan, maka berlakulah perbualan yang akhirnya menyebabkan Adas ni tadi masuk Islam. Dia tahu Muhammad ini ataupun pakcik yang datang ini yang namanya Muhammad tadi ialah seorang Rasul hasil daripada perbualan dia dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah bila datang malaikat Harisul Jabal, malaikat penjaga gunung, datang offer dengan malaikat Jibril nak angkat gunung Uhud hampak kepada orang Taif. Nabi kata, lah, jangan. Sebab apa jangan? Sebab ada seorang yang telah beriman pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan boleh jadi akan berkembang. Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, ya Allah, lahirkanlah daripada sulbi orang Taif. Ni ayat kitab saya ambil, sulbi. Saya pun tak faham apa makna sulbi ni. Jadi kaji-kaji, dicari-cari, rupanya sulbi ini maksudnya rahim. Lahirkanlah daripada rahim perempuan-perempuan Taif, orang-orang Taif, akan orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Ni doa Nabi Rasulullah. Bila Nabi tolak permohonan daripada malaikat Jibril, malaikat Harisul Jabal, maka Nabi berdoa pada Allah supaya dilahirkan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Makbul ke tak makbul doa Nabi ni? Makbul. Sampai sekarang orang Taif masih beriman pada Allah. Sampai sekarang orang Taif masih lagi beriman kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makbul doa Nabi Rasulullah walaupun tadi orang baling batu, walaupun tadi orang baling duri, walaupun kaki Nabi berdarah, walaupun kaki ataupun muka Zaid bin Harithah berdarah. Tapi Nabi ketepikan soal sakit. Nabi ketepikan soal sakit hati. Nabi ketepikan soal kakinya berdarah, muka anak angkatnya berdarah, dan Nabi berdoa kepada musuh dia. Siapa musuh dia tadi? Orang Taif yang baling batu, yang baling najis, yang baling duri. Nabi berdoa agar mereka ini menjadi di kalangan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu sebab kenapa Nabi menolak permohonan daripada malaikat Jibril, daripada malaikat Harisul Jabal, malaikat yang menjaga gunung.
Nabi tidak mahu mereka diturunkan bala mati semuanya. Kalau turun bala, perempuan mati. Confirm mati. Cuba tengok kisah Nabi Nuh. Turun bala, banjir besar. Mati. Satu kapal je yang hidup. Hasil kita hari ini daripada Nabi Nuh yang berjaya mengislamkan, berimankan ataupun mengimankan satu kapal. Satu kapal tu pun banyak binatang daripada orang. Alhamdulillah, keberkatan daripada ada orang yang beriman, maka kita hari ini ada keturunannya manusia. Hatta anak Nabi Nuh pun tak naik dalam kapal. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, kata Nabi Nuh. Wa qala rkabu, Nabi Nuh berkata kepada anak-anaknya, kepada kaumnya, irkabu, mari naik dalam kapal ini, mari naik atas kapal ini, bismillahi, dengan nama Allah kita berlayar dan juga kita akan berlabuh. Bismillahi majriha wa mursaha. Ini doa kalau nak naik kapal laut. Tapi boleh juga para alim ulama menyatakan bahawa boleh juga kita baca doa ini untuk kita naik kenderaan apapun. Naik basikal ke, naik motor ke, naik kereta ke, baca juga doa ini. Cuma tukar je maknanya. Dengan nama Allah, bismillahi majriha, kita berlayar, wa mursaha, dengan nama Allah kita naik, kita memandu, kita menunggang, wa mursaha, dan akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang selamat. Jadi perempuan kalau nak tambah doa masa naik kenderaan tu, bismillahi tawakkaltu, bismillahi tawakkalna 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian baca doa naik kenderaan, subhanallazi sahhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sambung, subhanallazi sahhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin. Minta maaf. Apa tadi? Bismillahi majriha wa mursaha. Dengan nama Allah kami memandu, kami menunggang, kami menaiki kenderaan ini. Wa mursaha, dan dengan nama Allah juga kami akan disampaikan ke destinasinya, akan sampai ke tempatnya. Nabi Nuh tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, tak tahu nak pergi ke mana. Bumi habis. Banjir besar sampai menenggelamkan gunung. Anak Nabi Nuh tak nak naik, dia kata apa? Tak apalah ayah, aku pergi berenang ke gunung itu. Gunung tu pun tenggelam. Nak cerita punya tingginya, punya dalamnya banjir yang berlaku pada zaman Nabi Nuh. Kalau takat Bukit Taman Cepaka, Bukit Ampang ni, lebur dah. Kita nak berenang ke mana, berenang pun tak reti. Itu satu orang. Kemudian habis gunung-gunung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tolak bala sebab dia tahu kalau Allah turunkan bala pasti akan mati kesemuanya. Boleh jadi bila Allah turunkan bala, mati dalam keadaan yang tidak beriman. Nabi masih lagi nak mencuba, nak berusaha supaya orang-orang Taif ini ada yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini orang Taif kalau perempuan pergi, mereka semua Islam. Ni keberkatan. Cuba bayang kalau Nabi kata, empaplah, ambil sekali Gunung Kinabalu tu. Empapkan sekali. Ambil sekali Gunung Everest tu, empapkan. Tak cukup Gunung Uhud, ambil sekali bukit-bukit yang kena tarah dekat Simpang Pulai tu. Empap sekali. Perempuan. Contoh. Perempuan ni, itulah maksudnya. Yang Nabi ni masih lagi berusaha, masih lagi mengharapkan orang-orang Taif beriman. Itu cerita Adas. Perempuannya, cerita seorang budak yang namanya Adas yang menjadi penyebab kepada hari ini ramai orang-orang Taif yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Habis hutang yang pertama. Hutang yang kedua berkenaan dengan syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa syafaat. Yang pertama namanya syafaat kubra.
Syafaat kubra ni apa dia? Syafaat yang paling besar. Ataupun namanya syafa'ah al-kubra. Al-kubra tu asalnya kabirun. Syafaat yang besar, syafaat yang paling besar. Syafaat yang paling besar ni apa dia, puan-puan? Syafaat yang paling besar ini dinamakan syafa'ah kubra sebab orang lain tak boleh bagi. Nabi Adam tak boleh bagi. Nabi Nuh tak boleh bagi. Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Sebutlah mana-mana Nabi pun tak boleh bagi. Illa Muhammad. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan, apa yang dikatakan sebagai syafa'ah kubra ini, syafaat kubra ini, ialah pada hari Yaumul Hisab. Pada hari yang akan dihisap kita. Yaumu tu hari, al-hisab tu akan dikira-kira. Apa yang nak dikira-kira duit kita? Ya, dosa dan juga pahala. Maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang mampu angkat tangan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar untuk dipercepatkan Yaumul Hisab, hari pembalasan. Duduk lama, berdiri lama, yang berpeluh. Matahari sejengkai, berpeluh, puan-puan. Kita matahari yang tak beribu-ribu juta kilometer ni pun berpeluh. Semalam saya kena jalan atas pengatang tu. Nak jemput macam tu. Treadmill, puan-puan. Sekejap je pun rasanya, 10 minit je rasa. Berpeluh badan. Puan-puan, semalam jalan. Kejap dia naik ke atas. Kejap dia turun ke bawah. Doktor tu tekan. Tekan. Saya nak bagi naik atas sikit je. Dia pun naik. Saya pun berjalan atas tu. Berpeluh badan. Puan-puan bayang duduk di padang mahsyar, matahari sejengkai. Tak kalah tak berpeluh. Puan-puan. Yang berjuta kilometer ni pun berpeluh. Semalam duduk dalam bilik berekon, puan-puan. Peluh, puan-puan. Duduk jalan tu dalam bilik yang berekon. Peluh. Nak ceritanya, bayangkan bagaimana hebatnya seksaan yang kita akan terima nanti di padang mahsyar. Hanya Nabi Rasulullah sahaja yang mampu angkat tangan berdoa pada Allah supaya apa? Supaya dipercepatkan Yaumul Hisab, hari pembalasan, hari perkiraan. Nak kira dosa pahala. Nabi-nabi lain tak boleh. Nabi-nabi lain tak berani pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jumpa Nabi Adam. Wahai Adam, kamu manusia pertama diciptakan oleh Allah. Doalah pada Allah. Nabi Adam jawab, ana astahyi ila Allah. Aku malu dengan Allah. Aku pernah buat dosa pada Allah. Sedangkan dosa Nabi Adam tu sikit benar je pun. Apa dosanya? Makan buah kuldi. Itu dia satu. Puan-puan. Itu pun bukan sebab dia dihasut oleh syaitan. Kalau syaitan tak hasut, Nabi Adam pun tak makan, Hawa pun tak makan. Itulah satu-satunya kesalahan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam kata, ana astahyi ila Allah. Aku malu dengan Allah. Aku pernah buat dosa pada Allah. Nabi Adam yang buat satu dosa tu pun rasa malu. Kita steady je, puan-puan. Apa pun tidak, puan-puan. Nah, daripada semalam kalau kira dosa, hai banyak dosa. Tu baru dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Orang perempuan, contoh dosa dengan suami, orang lelaki. Dosa dengan kawan-kawan, jiran-jiran, perempuan. Kita mengata orang tu, mengata orang ini, hai macam-macam, perempuan ya. Itu syafaat Nabi Rasulullah. Baik, syafaat yang kedua. Bila nak masuk kitab kita ni. Syafaat yang kedua ialah, perempuan, Nabi memilih syafaat untuk orang-orang yang beriman. Yakni calon penghuni syurga. Yang mana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada orang-orang beriman ini dipercepatkan untuk masuk dalam syurga Allah. Dah beriman, cuma Nabi minta cepat. Sebab itu, perempuan, kita special. Kita umat Nabi Rasulullah ni special. Apa specialnya? Nanti di padang mahsyar, walaupun kita Nabi yang paling last, walaupun umat kita ni umat Nabi yang paling akhir, tak ada Nabi dah. Sepatut-sepatut, kalau ikut ranking, umat Nabi Adam lah dulu.
Kan? Kira pahala berapa, dosa berapa. Lepas Nabi Adam, Nabi Nuh. Lepas Nabi Nuh, Nabi Idris. Kemudian sambung lah. Nabi Muhammad lah sekali. Itu yang 25 yang kita hafal. Nabi yang kita tak tahu, Nabi Daniel lah contoh. Nabi Khidir contoh. Ini Nabi yang tak termasuk dalam 25 Rasul yang wajib kita tahu, puan-puan. Nabi-Nabi lain tu, puan-puan, yang tak tahu berapa belah ribu orang ni, Allah Ta'ala alam. Ada pandangan kata 13,000 orang. Ada pandangan begitu. Ada pandangan kata 25,000 orang. Allah Ta'ala alam. Kita tak tahu, puan-puan. Cuma nak cerita, kalau nak nunggu sampai ke 13,000, mangkor kita berdiri pun lenguh dah. Dah lah kena berdiri, tak ada kursi. Aircon pun tak ada, meja pun tak ada. Kursi sedap, kursi banquet ni. Perempuan kalau ada di Padang Mahsyar kursi banquet ni, tak apalah. Biar tunggu pun tak apa. Jenuh nunggu. Malam nunggu di hospital pun jenuh dah. Itu ada kursi tu. Perempuannya, ini kan pula kita nak katakan bahawa tiba-tiba tak ada kursi, perempuan. Tapi berkatnya Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad, walaupun Nabi yang paling akhir, kita yang akan diuji paling awal. Kita yang akan dikira paling awal. Sebab apa? Syafaat Nabi Rasulullah. Syafaat yang kedua ni lah. Syafaat Nabi Rasulullah untuk orang yang beriman. Ini syafaat kedua. Syafaat untuk orang-orang yang beriman, yakni calon penghuni syurga, supaya dipermudahkan urusan masuk dalam syurga. Ni pun syafaat. Sedangkan ada orang yang beriman kena tunggu lama. Ada orang yang beriman sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, tunggu lama. Tapi kita, perempuan, hasil daripada syafaat Nabi Rasulullah, tak payah tunggu lama-lama, terus dikira oleh Allah Ta'ala, terus dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat yang ketiga. Syafaat yang ketiga dari Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah untuk orang-orang yang beriman, akan tetapi melakukan dosa maksiat pada Allah. Dia beriman, tapi dia melakukan dosa, melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ikut kira-kira hisab tadi, dia masuk neraka. Tetapi dengan keberkatan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat Nabi Rasulullah, Allah ampunkan dosa dia sekiranya dia pernah taubatan nasuha. Ni syarat. Sekiranya dia pernah taubat nasuha. Apa makna taubat nasuha? Taubat yang sungguh-sungguh bertaubat pada Allah. Sama ada dalam hati, dalam jiwa dia, dan juga diri dia sendiri. Dalam hati dia sungguh-sungguh. Tengah orang, perempuan, dalam hati pun tak sungguh-sungguh. Tapi dalam hati dia sungguh-sungguh. Perempuan cuba tengok kaedah kita doa. Saya kait dengan doa ya. Kalau kita tengok dalam doa ni, ada orang yang doanya dia sungguh-sungguh doa. Dia angkat tangan tu sungguh-sungguh dia berdoa pada Allah. Malah tak cukup dengan sujud akhir. Kan kita biasa doa ni sujud akhir kan. Cuma bab sujud akhir ni perempuan, peringatan sikit lah bagi orang lelaki, orang perempuan sama. Bila kita semayang berimam, bila imam dah bangun daripada sujud, kita bangun. Jangan duduk lagi. Pasal apa? Sama lama sangat. Imam dah nak habis tahiyat dah. Dia baru bangun. Rupanya dia doa. Saya ikut sunnah Nabi Ustaz. Sujud akhir. Perempuan, Nabi sujud akhir tu yang Nabi panjangkan, yang Nabi lamakan berdoa. Bila Nabi mufradah. Bila Nabi semayangnya infiradan. Nabi semayang seorang. Bila Nabi berjemaah, Nabi ikut kaedah yang biasa. Kalau imam bacanya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 5 kali. Kita bacanya 3 kali. Bila imam bangun, kita bangun. Nak sujud lama, boleh semayang seorang-seorang.
time semayang sunat tu, lepas isyak contoh, lepas maghrib contoh, semayang sunat ataupun sebelum perempuan, bantailah 3 jam sekalipun. Tak ganggu siapa pun perempuan. Siapa pun tak ganggu, siapa pun tak marah perempuan. Jadi kaedah kita ikut imam, kita ikutlah perbuatan imam. Imam bangun, kita bangun. Imam rokok, kita rokok. Imam sujud, kita sujud. Jadi ambil kaedah Nabi Rasulullah, dalam sujud yang akhir itu Nabi berdoa, perempuan, malah dalam syarahan, huraian yang lain, bukan sekadar sujud akhir, tiap sujud Nabi berdoa pada Allah. Nak tunjuk sungguh-sungguhnya. Jadi kita ni sujud akhir baru sujud. Sujud pertama tak ada doa. Sujud kedua tak ada doa. Baca pun laju. Subhanallah. Kita pun tak faham maknanya. Kalau saya test seorang-seorang ni, apa makna agak-agak? Subhanallah Rabbil A'la. Siapa tak jawab, tak boleh balik. Jenuh perempuan dia, tuan-tuan. Maksudnya apa perempuan? Kita tak sungguh-sungguh doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ambil tiap ketika. Contoh lagi perempuan, bila syafaat ataupun bila Nabi berdoa sungguh-sungguh ni, antara azan dan iqamah. Habis azan, sementara nak qomat, nak semayang, itu waktu yang mustajab. Perempuan doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kadang-kadang duduk di rumah ni tengok drama. Budak azan tengok drama. Dan tengok drama, tak adalah doa pada Allah time maghrib tu kan. Jadi perempuan ambil kaedah. Walaupun kita tak pergi surau, orang perempuan ni mungkin tak pergi surau, tak pergi masjid, tak apa, tak ada masalah. Cuma masa tu kita ambil antara maghrib azan dan juga iqamah semayang maghrib tu, boleh dengar kalau masjid ni azan, dengar perempuan. Kalau qomat, pasal dia pakai mic dalam mungkin tak apa dengar. Tapi azan tu dengar. Jadi sebaik saja habis azan, perempuan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahawa kita sungguh-sungguh berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi berdoa pada Allah, ya Allah, berikanlah syafaat kepada orang beriman walaupun dia pernah melakukan maksiat, akan tetapi dia pernah taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh dalam hati dia dan juga amal perbuatan dia. Dia tak buat dah. Kalau dulu pernah apa perempuan? Kita pernah buat dosa kan? Kalau dulu pernah sekian. Kalau dulu pernah buat dosa itu, ini. Ataupun orang perempuan mungkin kalau dulu tak pakai tudung. Orang lelaki mungkin kalau dulu main bola pakai seluar pendek. Contoh, perempuan. Jadi kita taubat sungguh-sungguh ni dalam hati sebut, aku takkan dah tak tutup aurat. Aku takkan dah pakai seluar pendek. Aku takkan dah buka aurat. Takkan dah tak pakai tudung. Doa sungguh-sungguh. Dan kita buktikan dengan amalan. Dan memang tak pakai dah pun. Hari ini kita buktikan dengan amalan. Itulah yang dikatakan sebagai dalam hati dan juga amal perbuatan kita, tidak lagi kita melakukan perkara-perkara yang adanya dosa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 3. Yang keempat. Syafaat yang keempat perempuan ialah syafaat yang diperuntukkan kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang pernah menyebut la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Sebab itu kita ni adat bagi kita bila nak mati aja kita mengucap. Kenapa? Biarlah perkataan akhir itu ialah la ilaha illallah. Sebab nak dapat syafaat yang keempat ni. Walaupun dosanya mungkin banyak, walaupun mungkin tak sempat bertaubat, tapi hari mati perkataannya yang disebut dengan perkataan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi perempuan, kalau ada melihat kematian, tak kira lah siapa pun, mak ayah kita, kanak-kanak kita, adik-beradik kita, ke time hari sakit dia macam nak mati dah, maka kita ajarkan dia la ilaha illallah. Kalau dia tak boleh sebut
pun perempuan di mulutnya mungkin tak boleh sebut sebab mungkin dia sakit. Kurang-kurang dalam hati dia menyebut perkataan la ilaha illallah. Sebab syafaat Nabi yang nombor 4 ini khas untuk orang-orang yang pernah menyebut la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembahkan melainkan Allah. Ini syafaat yang keempat. Syafaat yang kelima. Syafaat yang kelima ialah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri kepada orang yang telah dimasukkan dalam syurga. Dah masuk syurga pun ada syafaat juga? Ada. Perempuan, apa syafaat untuk masuk syurga tadi? Supaya dinaikkan maqam syurga. Dinaikkan darjat syurga. Maqam ni bukan kubur ya. Kalau kita bahasa Melayu ni, maqam ni kubur. Tapi maqam ni ada dua makna dalam bahasa Melayu ni. Satu kubur, satu lagi tempat berdiri. Kepada orang-orang yang telah berdiri masuk dalam syurga, dinaikkan martabat syurga tersebut. Kata syurga ni ada martabat dia. Syurga nombor 1, syurga nombor 2, syurga nombor 3. Syurga ada berapa? 7 ke 8? 8 ke 7? Oh, dah komplain. Jadi confused lah. Neraka sudah. Neraka 7 perempuan ni. Minta maaf. Syurga 7, neraka 8. Tak kira lah perempuan berapa pun. Syurga 7. Kalau saya lah perempuan, kalau orang tanya, Ustaz nak masuk yang mana? Saya kata yang bawah sekali pun tak apa. Sebab yang bawah sekali tu pun Nabi kata seluas mata memandang. Dia punya syurga tu seluas mata memandang. Perempuan kalau berdiri dekat tempat parking tu, cuba tengok mana sampai seluas mata memandang. Kalau tak ada bukit ni, tembus kita ni boleh tengok sampai ke hujung perempuan. Tapi sebab terhalang dengan bukit ni. Kalau naik atas bukit pula, naik atas bukit apa tu yang orang selalu naik tu? Bukit Keledang. Kena buat sekali. Nisak buat sekali. Dah naik dah. Tak ajak pun. Tak, kita. Mana kita? Sebab saya tak nak naik. Saya jangan dia buat. Subah. Tinggi ke? Naik kereta tak boleh? Tak mahu. Kita buat sekali hari Rabu, kita ngaji kitab sirah ni atas Gunung Keledang. Naik. Kita pergi lawai sikit, pukul 8 contohnya, ada sejam. Tak boleh. Jauh ke? Subhanallah. Tak. Kena daki. Saya bukan ke jalan tar je tengoknya. Makin naik. Tak jadilah. Orang sakit lutut tak jadi. Kena stretching dulu. Nanti lutut jam. Betul juga. Jadi kita berjalan sini je lah. Kat masjid ni. Banyak. Tadi pun jalan jauh lah juga. Parking jauh rumahnya kereta ada apa? Tak nampak orang. Orang tak intim kot. Perempuan, nak ceritanya apa? Kalau kita naik atas bukit tu kan, kita tengok ke bawah tu kan keseluas mata mandang tu. Itulah luasnya nanti seorang tanah dia dalam syurga nanti seluas mata mandang. Seorang. Bukan seekar, bukan 2 ekar, bukan 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Seluas mata mandang tu dia seorang. Rabbi, seronoknya perempuan. Seluas mata mandang. Nabi doa pula pada orang yang dah masuk syurga ni, naikkan maqamnya. Naik pula maqamnya, naik pula darjatnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan dalam bab ini, perempuan rujuk balik buka Al-Quran surah Al-An'am ayat 51. Surah Al-An'am ayat 51. Balik nanti buka perempuan type yang ke-6. Yang ke-6 ni perempuan kita tak dapat. Yang ke-6 ni syafaat ni boleh jadi kita tak dapat. Surah Al-An'am ayat 51 yang tadi ya. Yang ke-6. Yang ke-6 ni boleh jadi kita tak dapat. Boleh jadi. Kenapa perempuan? Sebab syafaat ini khas khusus untuk
keluarganya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya kata boleh jadi tak dapat. Sebab kita bukan keluarga Nabi Rasulullah. Siapa yang dapat? Antaranya ialah bapa saudara yang tak masuk Islam. Tapi selalu tolong Nabi Rasulullah. Siapa dia? Abu Talib. Dia dapat syafaat Nabi, diringankan. Ringankan siksaan dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma perempuan ringan pun dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad menyatakan bahawa Abu Talib nanti akan diringankan dengan setiap Jumaat diberikan slipper ataupun kasut yang khusus. Orang lain tak dapat. Abu Talib dia dapat. Kasut khusus. Itu paling ringan. Kasut yang diperbuat daripada api neraka. Allah Rabbi Rabban. Kita dengar pun ringan apanya Ustaz. Tapi ringan dah tu. Nabi kata ringan dah. Hadis riwayat Imam Ahmad kata ringan dah. Perempuan bila Abu Talib pakai kasut itu, dia dapat keluar ataupun dia disilamkan daripada azab-azab yang lain. Azab yang terbakar, azab yang dibakar, azab yang ada kayu api dan sebagainya. Jangan-janganlah perempuan. Kita pun tak sanggup nak cerita buat api neraka Allah Ta'ala. Tapi Abu Talib dia dapat hari Jumaat ringan dipakaikan kasut. Seksa juga tapi ringan sikit. Tapi bila pakai kasut itu menggelegak otaknya. Allah Rabbi. Balik sekarang perempuan try buka api dapur tu. Letak kepala di api tu. Nak try. Sanggup tak sanggup? Oh baik tak sanggup. Habis terbakar Ustaz. Oi, kena rambut baru rebonding ni. Rebonding kan? Saya tak kerti nak sebutnya. Rambut baru lepas letak kinai ni contohnya. Hai, takkan nak dibakar pula perempuan yang ni kita tak dapat. Perempuan maka itulah antara 6 syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan maka perempuan kita kira-kiralah agak-agak kita dapat yang nombor 6 tak dapat saya rasa. Nombor 5 ada harapan. Nombor 4 ada harapan. Nombor 3, 2, 1 ada harapan. InsyaAllah moga-moga kita selawat atas Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rajin-rajin kita selawat atas Nabi, rajin-rajin kita ikut sunnah Nabi, sirah Nabi Rasulullah, hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan diberikan syafaat oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perempuan, saya pernah sebut dulu. Saya tak ingat pernah sebut ke tidak di sini. Kalaulah ada 1-2 sunnah yang kita tak berkenan, jangan kita halang, jangan kita nafikan, jangan kita menidakkan sunnah itu. Jangan ejek. Contoh janggut. Ada contoh ada orang yang tak boleh ada janggut. Polis contoh. Mana boleh ada janggut? Askar. Askar ni tak silap saya satu je boleh. Tentera laut. Tentera laut ni boleh menjanggut. Saya tak faham kenapa. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Kapten ke atas. Oh, kalau bawah tak boleh. Boleh jadi. Nampaknya. Tak. Maksudnya apa perempuan? Boleh jadi ada orang yang tak gemar menjanggut-janggut. Jangan kita apa ni janggut macam kambing katanya. Jangan. Sebab tu sunnah Nabi Rasulullah. Jangan kita hina, jangan kita ejek, jangan kita bercakap. Tak suka, diam. Sebab dia. Kemudian apa lagi? Saya tak nak sebut tapi dah cikgu sebut. Sebab cikgu sebut, saya sebut. Saya terpaksa sebut, minta maaf. Perempuan dalam bab sunnah kahwin contoh. Kita tak gemar, orang perempuan tak suka. Tapi jangan kita nafikan hukum tu ada. Soal dia jahat, suami tu jahat, orang lelaki tu tak adil, tu cerita dia dengan Allah. Tu nanti dia tanggung dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tidak menafikan. Jangan pula kita ejekkan. Yang macam baru ni kan kita ejek. Siapa yang kahwin baru ni? Yang tu kan. Soul. Tak, dia tak adil nanti dia jawab dengan Allah.
Dia buat tak betul nanti dia jawab dengan Allah. Tak kira lah siapa pun.